Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya Piu Amin dalam rancangan motivasi pagi. Moga-moga pagi ini kita buka dengan satu kebaikan, kita buka dengan manfaat. Bersesuaian dengan tajuk kita hari ini adalah cari harta untuk manfaat dunia dan akhirat. Baik, itu ada hadis Nabi SAW, Rabba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Riwayat Imam Musnad Ahmad, hadis yang ke-25,334. Kata Nabi SAW, berapa banyak mereka yang berpakaian di dunia tapi bertelanjang di akhirat. Sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, tak salah kita nak mencari harta, tak salah kita berusaha untuk mendapat kekayaan di dunia, tetapi kita nak kena pastikan ianya boleh tak nak memberi manfaat kepada kita di dunia ataupun di akhirat. Jangan sesekali harta dan kekayaan itu menjadi penghadang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita hari ni, kita rasa kita dapat banyak manfaat dekat dunia, tapi bila dekat akhirat kita zero, kita jadi orang yang muflis. Subhanallah wa ya'zubillah, tuan-tuan takut. Dan kadang-kadang juga kekayaan kita ni dia jadi sebagai benteng pula. Tak boleh kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana taknya tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi kerja pagi, kita balik dah malam, kadang-kadang sembahyang jemaah kita tak ada, kadang-kadang untuk kita dengar ilmu tak ada. Jadi sebab itulah hari ni pagi-pagi tuan-tuan dengar radio pada pagi ni, motivasi pagi, kita nak sama-sama niatkan diri kita supaya kita boleh jadi orang yang bermanfaat. Dan kita nak ingat juga, pastikan segala harta dan kekayaan itu tidak menjadi punca terputusnya hubungan antara hamba dan penciptanya. Sebab itu kita nak pastikan juga segala harta dan kekayaan ini menjadi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan lagi usaha amal kebajikan kita untuk memacu diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsikan satu cerita pada tuan-tuan rahmati Allah berkenaan dengan bagaimana kisah Khalid Al-Walid berdepan dengan harta yang banyak. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, dia ni panglima besar. Dia ni orang kata mahir main pedang, mahir berperang, mahir berkuda. Mudah cerita, Khalid Al-Walid ni memang panglima yang sangat hebat, yang paling dahsyat di zaman Rasulullah SAW. Dan di antara para sahabat, Khalid Al-Walid ni antara orang yang paling digeruni kerana keberaniannya apabila nak menentang dengan musuh-musuh Islam. Dan nak ceritakan, Khalid Al-Walid ni dia memeluk Islam pada tahun ke-8 Hijrah. Sewaktu bersama dengan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Setiap kali berperang, sebenarnya Khalid Al-Walid ni dia dapat banyak sangat harta rampasan perang. Macam-macam lah kalau ada berperang ni. Memang zaman Arab dulu bila berperang, dia akan bawa emas, dia akan bawa unta, dia akan bawa macam-macam. So daripada harta rampasan perang yang diperoleh daripada Khalid Al-Walid ni, bila dia dapat, dia akan pastikan harta-harta ini diserahkan kepada Baitul Mal. Jadi kalau semua harta diserahkan kepada Baitul Mal, apa yang dia ada? Untuk menyara hidupnya sehari-hari, dia akan menganyam rumput untuk dijadikan tikar. Hasil anyaman itu dijual dan pendapatan daripada jualan anyaman tikar itu tadi akan dibahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian tuan-tuan. Bayangkan dia kerja sendiri. Padahal kalau dia nak jadi kaya tuan-tuan, dia boleh je kaya, tapi dia bagi je semua harta tadi dekat Baitul Mal. Dia kerja sendiri, jadi usahawan sendiri. Dia bahagikan yang pertama, anyaman rumput yang dijadikan tikar ni tadi. Yang pertama dia bahagikan untuk makan dan minum bagi diri dan keluarganya. 1/3 dia bahagikan untuk diri dan keluarganya. Yang kedua tuan-tuan, bahagian kedua 1/3, yang 1/3 yang lain, satu bahagian lain dijadikan sebagai modal perniagaan, manakala satu bahagian yang lain disedekahkan kepada fakir miskin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Khalid Al-Walid, namanya Khalid Al-Walid, tokoh yang hebat dalam sejarah Islam. Dia sebenarnya juga menjadi contoh teladan dalam mengatur kehidupan seharian. Sebab itu dalam hidup kita, antara cara mudah, formula untuk menjadi orang yang kaya dunia, bahagia akhirat, caranya macam mana tuan-tuan rahmati Allah? Kita bahagikan gaji kita. Pagi ni contoh hari ni gaji, seronok tu yang muka senyum daripada rumah tadi, daripada pintu bilik ayah sampailah ke pintu pejabat, senyum aja sebab gaji masuk. Tahniah tuan-tuan, alhamdulillah. Yang pertama tuan-tuan, bila kita dapat gaji, yang paling penting bahagikan untuk keperluan kita dan keluarga. Okey, dah bagi dah.
Yang kedua, kita bahagikan untuk kita punya simpanan, untuk kita punya apa-apalah, orang kata untuk simpanan hari tua kita, untuk kalau nak berniaga, kita bahagikan untuk modal perniagaan kita. Mudah kata, yang kedua ni adalah pengurusan kerja kita. Kalau orang kerja pejabat, dia nak bahagikan untuk tol ke minyak ke. Kalau orang berniaga, dia nak pastikan untuk dia punya marketing dia punya iklan dia punya modal barang dia. Okey, dia bahagikan. Okey, yang kedua dah bahagi dah selesai. Yang ketiga ni kadang-kadang orang terlepas pandang, iaitu sedekahkan kepada fakir miskin. Inilah yang kita kena ingat, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu orang yang banyak dalam syurga sebenarnya juga adalah orang yang miskin. Sebab kenapa? Walaupun dia miskin di dunia, dia mendapat kekayaan di hari akhirat. Sebab itulah tuan-tuan yang rahmati Allah, kita boleh menjadi seperti Khalid Al-Walid. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni hari ni kita adalah orang yang paling hebat, orang yang tinggi pangkat, orang yang paling kaya. Orang takut dengan kita. Tapi satu je yang tak ada dalam diri kita, saya, adalah kadang-kadang mungkin kita terlupa nak fikir hal orang lain. Sebab itu hari ni tuan-tuan, Nabi sebut khairun nas ma anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang terbaik, iaitu dengan memberi manfaat kepada orang yang lain. Sebab itulah Khalid Al-Walid, walaupun dia menjadi orang yang hebat, orang takut dengan dia tetap juga mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, saya nak cerita pada tuan-tuan rahmati Allah, iaitu kita nak kena didik diri kita, jiwa kita, masyarakat kita nak kena mencintai akhirat. Dan dalam kita nak mencintai akhirat, satu riwayat daripada kisah di zaman Umar Al-Khattab. Ada seorang lelaki ni tuan-tuan rahmati Allah, orang muda, baru belajar agaknya pasal rendah diri. Jadi satu hari ni tuan-tuan, dia pun berjalan. Bila berjalan, dia dalam keadaan dia tundukkan kepala dia. Dia bukan tunduk sebab sakit belakang, dia saja tunduk, rendahkan badan dia berjalan. Omar nampak, Omar ambil tongkat, Omar ketuk badan dia, ketepak, Omar ketuk. Kan? Cara ketuk bukan ketuk bagi sakit, tapi ketuk nak tanya nasihat. Anak muda, kenapa engkau tertunduk kan? Kita pun pelik juga tengok dia ni tak ada apa-apa, sebab kenapa tertunduk ni? Dia kata, aku buat seperti ini sebab aku nak jadi orang yang zuhud. Jadi Omar ketuk lagi badan dia, tegakkan badan kamu. Zuhud bukanlah dalam keadaan kamu kena tunduk, kena pakai copan camping, tidak. Tapi zuhud ini adalah bagaimana iman kamu, bagaimana jiwa kamu, bagaimana perasaan ilmu yang kamu ada hari ini untuk melebihkan orang lain, untuk memastikan diri kamu ini rendah dan orang lain lebih daripada kamu, iaitu jiwa, iman, kemantapan rohani itu mesti kena kuat. Sebab itu hari ni ada orang, dia nak menunjuk yang dia ni rendah diri pun tak elok juga. Dia tak apalah, tak adalah kan. Dia nak menunjuk yang diri dia rendah diri pun tak elok juga. Orang yang menunjuk kepada rendahnya diri ataupun tasyahur, kata dalam satu kitab, tasyahur bizuhud faqad riya. Barang siapa yang menunjuk-nunjuk dalam nak zuhud tu, dia juga digelar sebagai riak. So tak dapat apa-apa, zero. So kita nak jadi manusia yang dunia kita ada manfaat, mendapat kebaikan, kita sihat, kita kaya, anak-anak kita jadi orang yang bijak, masyarakat kita jadi orang yang baik. So di akhirat pun sama, kita diberikan satu kenikmatan rumah yang elok, kita diberikan satu nikmat untuk menikmati air sungai yang baik, dan kita diberikan nikmat untuk menjadi manusia ataupun menjadi golongan yang dapat bawa harta-harta kita daripada dunia ni tadi secara material di akhirat menjadi satu barangan spiritual yang menjamin kita kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita ada hari ini bukanlah milik kita selama-lamanya. Wang ringgit, duit yang ada pada kita adalah alat manusia yang cipta. Jadi kekalkanlah untuk kita pastikan alat manusia yang dicipta ini tadi yang patutnya binasa, tapi bila dimasukkan ke tempat-tempat yang baik, dia akan menyebabkan kita hari esok mendapat nilai gandaan yang sangat tinggi. Kalau orang lain akan lalu tol yang berbayar lama, kita akan lalu smart tag, zuf, laju, terus menyelesaikan urusan-urusan akhirat hanya semata-mata kita melebihkan manusia lain. Subhanallah, subhanallah. So dengar IKIM selalu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Saya Piu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.